lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, Sugi, kita nak berbincang tentang bagaimana nak menangani isu ataupun tekanan seksual dalam kalangan anak-anak kita. Kita nak perkenalkan tetamu. Ya, kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Saleh selaku kaunselor dan perunding motivasi kita pada hari ini. Selamat datang Tuan Haji. Selamat datang, insya-Allah. Kita juga bersama dengan Puan Khairin Afzan Hussein selaku seorang ibu kepada 5 orang anak yang akan berkongsi pengalaman beliau sendiri. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Baik, sebelum kita nak berbincang lebih lanjut tentang topik kita hari ini, kami juga nak kongsikan sedikit laporan ringkas berkenaan dengan topik ini. Silakan. Negara terpengaruh dengan video yang dilihat melalui telefon bimbit. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditahan polis selepas disyaki merogol budak perempuan berumur 4 tahun yang diasuh ibunya. 4 remaja diriman 7 hari bermula hari ini di Mahkamah Temerloh bagi membantu siasatan berkaitan satu kes rogol bergilir-gilir. Kejadian rogol membabitkan suspek remaja bukan lagi isu baharu. Sepanjang tempoh Januari hingga Oktober 2018, banyak 491 kes rogol dilaporkan dan daripada jumlah itu 168 kes membabitkan pelajar. Situasi berkenaan cukup membimbangkan dan perlu dibendung. Terdahulu, 4 orang remaja tempatan berumur lingkungan 14 hingga 16 tahun ditahan polis kerana disyaki merogol seorang gadis orang kurang upaya OKU berusia 18 tahun. Menurut bapa mangsa, dia mendapati anak perempuannya tidak ada di rumah. Setelah mencari mangsa yang bisu dan pekak itu, akhirnya dijumpai. Menggunakan bahasa isyarat, mangsa memberitahu dia dirogol oleh beberapa suspek yang dikenali. Selain itu, terdapat kes di mana seorang remaja berusia 16 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Mangsa yang dirogol adalah anak jagaan ibunya. Ibu bapa perlu sentiasa memantau dan menasihati anak-anak supaya tidak mudah terjebak. Ini kerana punca dan penyebab lazim berlakunya kes rogol atau cabul dalam kalangan anak remaja dipercayai berikutan perasaan ingin tahu selain terpengaruh dengan bahan rangsangan seksual yang tidak terkawal dalam masa yang berpanjangan. Apa yang kita baru saja tonton sememangnya membimbangkan dan di sini bukan kita nak menuding jari tetapi kita nak tahu bagaimana kita boleh menangani masalah ini. Jadi Tuan Haji, bila kita tonton tadi memang kes-kes yang kita dengarkan adalah dalam kalangan remaja dan masih ada lagi seperti yang dikongsikan tadi di awal tebu di mana pendekatan seksual ni masih lagi ramai ibu bapa yang segan nak bercerita atau berkongsi bersama anak-anak. Mungkin Tuan Haji boleh mulakan dengan betapa pentingnya pendekatan seksual ini dalam kalangan anak-anak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jadi kalau kita dengar tadi daripada berita bahawa kita kata remaja ni sebenarnya remaja ada 13 tahun sampai 21. Okay. Tapi saya ada kes bawah pada tu. Umur 9, 10 mak bapak bawa jumpa saya. Sebab apa? Anak dah mula ketagihan melihat porno. Okey. Japan porn, Korea porn, banyak lagi lah nak sebut tu. Sebab saya nampak kat sini, kalau dulu-dulu, zaman-zaman mungkin zaman saya ke zaman dulu, kita kata bila masuk awal remaja tu baru kita ada keinginan kepada yang lain. Dulu kita berkawan misalnya kalau umur 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun, tapi kita berkawan main pondok-pondok, main apa semua tu kan dulu. Tapi sekarang ibu bapa kena faham ini dan kena tahu bahawa sebenarnya tidak selamat. Sebab apa? Sebab kita sekarang dah banyak kepada pendedahan terutama sekali dalam kita kata handphone sendiri. Video ni. Saya minta maaf lah sebab saya sebut handphone ni. Saya selalu beritahu pada semua orang dan saya berceramah apa tu. Handphone patut diberi pada anak-anak umur 18 tahun ke atas. Okey. Tapi sekarang kita tengok umur 4 tahun dah bagi, 3 tahun dah bagi. Sebab ada klien saya datang umur 9 tahun. Kenapa engkau suka raba kawan kat sekolah? Alah tu, tengok dalam tu ada. Jadi saya pergi sekolah, saya masuk tandas. Saya raba. Dia pun tak tahu kenapa dia buat. Nampak tu? Itu yang 9 tahun. Bayangkan kalau dia misalnya melihat tu dan akhirnya akan pergi ke ketagihan dan rangsangan. Tadi tu. Jadi kalau kata-kata ibu bapa, mungkin orang kata hari ini, bukan nak salah mak bapak lah. Tapi orang yang paling hampir sekali ialah ibu bapa. Dengan anak-anak ni. Kalau sekolah cikgu ada 40 orang. Cikgu tak sempat lah nak tengok anak-anak murid ni kan. Tapi kalau ibu bapa kita anak 2, anak 3,
kita tahu anak kita setengah ibu bapa bagi je handphone. Kadang saya tanya klien saya, bila tengok ni? Alah, tengok handphone daddy. Tekan-tekan nak tengok Upin Ipin yang kepala botak tu, tapi keluar botak lain. Jadi kat sini, ni saya cakap tu terang lah kalau parent nak dengar. Sebab saya cakap berdasarkan kes sebagai seorang kaunselor. Okay? Jadi kita patut ibu bapa, kita kena pantau anak kita. Tengok tu apa dia nak tengok apa. Kalau boleh kita ada selalu kita tengok tahu. Sebab apa? You tak boleh lepa langsung lah. Sekarang ni minta maaf cakap zaman media sosial sekarang, IT sekarang ni, tak kira lah budak besar mana pun, dia bila kena tu dan dia akan mula pergi. Sebab kita ingat dari sisi psikologi, iaitu dia pada ketagihan. Melalui apa? Melalui ni. Audio. Sekarang ni melalui audio visual tau. Bukan kata tengok biasa-biasa. Ni sekarang ni sangat-sangat saya kata terkesan lah. Benda ni saya nak cakap tu. Dan pastinya bila Tuan Haji sendiri menyentuh tentang kes itu bukan saja dilihat dalam kalangan remaja tetapi anak-anak yang masih lagi di bangku sekolah rendah, sesuatu yang menakutkan. Dan tanggungjawab ibu bapa itu untuk tahun ataupun untuk masa ini pastinya lebih mencabar. Dan saya kira Kairin sebagai seorang ibu yang ada 5 cahaya mata juga, mempunyai anak, ada yang remaja, ada yang masih lagi kanak-kanak, tentu berbeza cara memberi pendekatan ilmu kepada mereka. Ya, betul sangat. Sebab macam saya ada seorang yang 17 ke 18, saya ada yang sekolah rendah 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan 3 ni lelaki dan saya ada yang kecil sekali 5 tahun perempuan. Saya ada satu kes lah hari tu, masa 2-3 tahun lepas, anak saya dia suka gurau tarik seluar. Saya tegur, tahu belajar kat mana? Kat sekolah. Saya kata, wah, kalau kat sekolah belajar betul tak bagus, jadi buat apa mari hantar kamu sekolah? Jadi saya tegurlah, saya kata benda ni tak elok, ini dah macam dah satu benda yang perbuatan yang memalukan orang, salah, and then memang tak bagus kita explain. Jadi yang kecil cara explain dia lain. Bila besar pula, kita tahu kita ada remaja. Dan remaja ni kalau kita tak jaga betul-betul, dia masuk bilik umur 13 tahun, dia keluar nanti dah 18 tahun. Sebab dia tak ada engagement dengan kita. Jadi saya memang takut sangat. Saya memang selalu balik sekolah ke, ada masa memang akan bersembang dengan anak saya yang sulung ni. Maaf nak tanya, anak perempuan atau lelaki? Anak perempuan. Dan dia memang akan bercerita lah. Kadang-kadang cerita pasal kawan, cerita pasal apa. Dan dekat situ saya akan cuba masukkan nasihat. Sebab saya tahu remaja kita tak boleh patah-patahkan dia punya nak kehendak apa semua. Kalau kata jangan kau dengan orang ni, mami tak suka, tak boleh. So kita kena bagi nasihat cara kena pusing sikit lah. Jadi dari situ kita ajar dia buat pilihan yang betul. Kita tak boleh paksa dia buat pilihan yang kita nak. Bagi saya, itu cara saya lah. Baik. Kalau kita dengar apa yang Puan kongsikan, memang adalah satu cabaran yang cukup besar ataupun berat bagi ibu bapa zaman kini dengan adanya teknologi, handphone. Budak 4 tahun pun pandai dah nak buka handphone. Tapi Tuan Haji, anak-anak ni mereka suka tanya. Biasanya bila mereka tanya, susah sebagai seorang ibu atau bapa nak menjawab. Bagaimana sebagai seorang ibu atau bapa kita boleh memberi mereka penjelasan yang boleh membuatkan mereka faham, sebab sekarang ni kartun pun ada adegan-adegan yang orang kata kurang elok. Baiklah, bagus tu soalan tu sebab apa kadang-kadang kita ibu bapa ni kadang-kadang ialah ilmu, pengetahuan, cara nak menjawab tu. Dan kita yang pertama kita bila nak tanya kadang-kadang ialah 4 tahun tanya. Ini kenapa ni main cium-cium pipi ni? Saya ada cucu 15. Jadi alhamdulillah. Soalan tu kadang-kadang apa ni? Tok, main-main ni. Jadi kita kena explain dengan dia. Sebenarnya kalau ni tak elok ni, jangan buat macam ni. Cium-cium pipi tak boleh, tapi kalau cium-cium pipi atuk tak apa. Ni orang lain tak boleh. Apa pasal tak boleh? Dia akan tanya tu. Soalan budak-budak sekarang cerdik. Dia akan tanya. Dan jangan kita mak bapak kata jangan tanya. Itu zaman dulu punya. Kita terus kata orang tu mematikan dia punya dari segi kita kata komunikasi dia. Dari segi misalnya intellectual dia. Budak-budak sekarang memang mak bapak sebab tu penat sebenarnya. Mak bapak sekarang memang kena luangkan masa. Dia balik kerja macam ni pun duduk je dia dah tanya dah. Kalau kereta dah tanya. Mami. Bayang kalau 5 anak ni kalau tanya 5 orang mami tu. Tapi saya nak beritahu kat sini ibu bapa kena melayan tau. Dan kena dengar, good listener. Jadi pendengar yang baik. Kena komunikasi. Kena senyum.
Jangan banyak tanya lah kau ni. Apa benda lah. Kan? Jadi budak ni nanti dia tak akan bertanya dengan kita. Kemungkinan nanti dia pergi sekolah macam anak puan tadi. Dia tanya kawan dia. Kau kalau kita cium-cium, kawan dia cakap apa? Tak apa. Aku boleh cium kau. Dah pula. Dia belajar yang salah. Okey. Kita tak nak supaya anak-anak kita belajar daripada guru yang salah. Guru yang salah. Kalau daripada ibu bapa, kita akan explain dengan dia. Yang ni tak boleh. Habis kalau mungkin sebab tu berlaku semua mahram. Nampak tu? Ya. Balik tanya, dengan adik boleh? Dengan adik. Tak boleh. Dengan adik tak boleh cium-cium mulut ni, tak boleh. Salam, cium tangan. Peluk boleh. Contoh kan? Dengan mama boleh cium pipi. Dengan ni, jadi kita kena, mana di sini kita kena banyaklah bercerita dengan anak kita tau. Kita tak boleh kata jangan tanya lagi. Apa tanya soalan. Dan inilah kebanyakan parents. Sebab tu kita kena belajar ilmu parenting skill. Kehidupan perlu belajar. Sebab kita di universiti kita belajar ekonomi, belajar law, belajar apa-apa, tak pernah belajar. Satu paper pun tak belajar. Tapi kalau kita dah ada anak, maka kita nak kena tadi. Minta tolonglah mak bapak seperti tadi. You kena sabar. Sabar, tenang. Sebab budak sekarang cerdik. Ya. You cakap tadi 4 tahun. Ada cucu saya 2 tahun. Dah mula dah. 2 tahun setengah. Dah mula cakap pelat-pelat dia tu. Apa tak? Kadang-kadang sekali-sekali bagi juga tu. Kan? Mak bapak dia marah. Tapi kita bagi juga. Tapi ada kawalan. Dia tengok kartun-kartun tu kan. Jadi benda-benda ni saya rasa kita sebagai ibu bapa yang pertama sekali kena sabar mendengar. Kena komunikasi. Kena explain. Dan kita kata memang kita kata kita kena layan anak kita. Daripada kecil. Jangan sampai nanti dia dah mula masuk 14, 15, 16 dia tak bertanya lagi dah. Betul. Dia tak bertanya lagi tau. Bila awal remaja dia tak bertanya lagi dan dia akan diam tapi dibuat kat belakang. Dia akan cari jawapan di luar. Yes, di luar. Dia buat eksperimen dia sendiri. Itu sangat berbahaya. Itu yang kita takutkan bila anak-anak ini tidak mendapat pendedahan yang sebenar-benarnya daripada ibu bapa. Bak kata Puan Khairin tadi, dia akan eksperimen di luar. Apa yang kita takutkan dalam keadaan hari ini, kita juga tidak mahu anak kita ini ketinggalan dengan dunia teknologi. Tapi pengawasan dan juga kawalan itu penting. Puan Khairin sendiri bagaimana melihat kepada perbezaan umur anak-anak ini? Tentu ada masa yang dilebihkan kepada anak yang mungkin meningkat remaja untuk dia mendapat pendedahan dalam teknologi dan sebagainya, menggunakan telefon. Bak kata Tuan Haji tadi. Macam saya, anak yang sulung tu sebab dia dulu private school, jadi daripada awal memang agak terdedah. Cumanya kita memang ada kawalan lah. Saya ada password dia apa semua. Anak yang 2, 3, 4 ni sebab sekolah kebangsaan dan saya hanya bagi dia orang akses Sabtu atau Ahad. Dan hanya ada time limit lah dan saya tahu apa yang dia orang tengok. Kandungannya juga. Ya, betul. Sebab sekarang macam ada learning pakai Awesome lah apa semua tu dia orang pakai handphone kan. Jadi dia orang minta. But of course ada dia punya limit. Yang penting sekali bagi saya, kita memang kena kawal apa yang diorang tengok dan kadang-kadang daripada diorang bersembang, that's why yang bila kata Tuan Haji tadi kita kena dengar apa semua kan. Sometimes bukan dia bersembang dengan saya pun, mereka bersembang sesama mereka, kita boleh tangkap diorang ni cakap benda tak elok ni ataupun mana sebab benda ni kita tak sebut di rumah, kenapa diorang boleh tahu. Apa kadang-kadang dia sebut perkataan yang tak elok tu dia pun tak tahu maksud, just macam kata seru macam kita kata happy, yay, tapi diorang instead cakap benda yang tak elok kan. So diorang belajar kat mana? Kat sekolah. Jadi bila kita tahu macam itu, kita kena tariklah balik. Kita kena beritahu balik kenapa tak boleh. Betul macam Tuan Haji kata kat sekolah, cikgu tak bolehlah nak kawal semua. Jadi kita kena kawal anak-anak kita lah. Lebih sikit. Dan kadang-kadang juga bagaimana Tuan Haji sendiri merasakan pentingnya juga ibu bapa ini mengenali kawan-kawan kepada anak mereka dan juga ibu bapa kepada kawan-kawan anak mereka. Kerana kita tidak mahu apa-apa terjadi nanti kita nak menuding jari kepada orang luar pula. Bagaimana pandangan Tuan Haji? Betul. Sebenarnya kita sebagai bapa ni, yang pertama kita kena tahu siapa kawan anak kita. Macam kata Puan tadi. Bila balik rumah dia cerita-cerita tu kita, sebab tu dengan anak kadang-kadang kita kena jadi kawan tau. Dengan kawan, anak lelaki, anak perempuan, ibu bapa ni. Because that kita, sebenarnya kalau ada anak ni, kanak-kanak dan awal remaja ni, minta maaf cakap lah. Kita kalau boleh masa tu, bila kita tak kerja tu, masa dengan anak-anak je. Fokus tau. Sebab sekarang ni tak sama macam 20-30 tahun yang lalu. Dulu kita ada TV hitam putih. Macam hantu Ahan Jebat. Betul. Tapi hari ni bukan di tangan anak-anak ada tu. Sebab ada klien saya kadang duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Duduk main handphone je kan. Tiba-tiba bawa jumpa saya, dah rosak dah budak ni. Dah mula macam-macam benda. Sebab apa? Sebab tu kita tahu. Bila tanya kenapa, belajar kat mana? Dengan kawan. Kat sekolah ni pula kita kena ingat,
Di sekolah, dia berbagai-bagai latar belakang anak-anak. Kalau kita kat rumah, misalnya kita didik anak kita dengan cara baik. Kita beritahu, mungkin budak ni dia kat rumah dia tak ada. Itu belum lagi anak-anak yang terbiar, yang mak bapak pun kadang-kadang tak balik, benda semua. Jadi dekat sekolah, budak-budak ni dia bersama-sama, dia ada kawan. Dia ada kawan dia tau. Dan dia akan bercakap dengan kawan dia. Nampak tu? Kau macam mana gini-gini, kau tengok tak video tu? Kau tengok. Boleh katakan kat sekolah saya rasa 90% lah budak-budak ada handphone. Jadi dia akan cerita tu, aku tengok ni. Yang tak tengok ni, kau cerita sikit. Peer pressure is real. Mula-mula cerita pasal mungkin 4G ke game tau. Tapi lama-lama ada yang mungkin dah mula. Kau nak dengar tak satu cerita best punya? Ini sexual punya tau. Tapi jangan cakap orang tau. Gini-gini tau. Jadi kat situ dia akan belajar. Oh. Dan tanya lagi. Yang ni pula, lebih advance lagi pula dah. Dia dah tengok, aku tengok lagi ni. Jadi kat sinilah ibu bapa, kita nak kena kata bila anak balik itu, kita kena ada komunikasi dengan anak kita tau. Makin remaja, makin kita kena rapat dengan anak. Kena rapat, kena cakap. Sebab biasanya, di zaman awal kanak-kanak, umur 5 tahun, 6 tahun, kita balik je, mama, berlari nak cerita, betul? Tapi bila masuk umur 14, 15, 16, dia dah mula jadi introvert. Dia dah mula melari diri dia Renggang. di dalam dunia tu. So kalau kita mak bapak silap, kadang-kadang cakap apa suami isteri. Kadang ayah cakap apa, jangan kacau anak kita dah besar. Abang lu macam juga. Ayah lu macam juga besar tak bercakap dah benda silap. Sebenarnya umur-umur inilah kita kena rapat duduk dan bercerita. Sebab dia orang ni banyak sangat yang dia simpan tau. Betul. Dia tak cerita puan Setuju sangat. Sebab bab yang simpan tu saya rasa setuju sangat. Macam anak saya pun, dia yang sulung ni kadang-kadang dia memang ambil masa sikit nak sembang. Dan dia tak suka kalau macam saya kan ramai. Dalam kereta tu, kalau tengah ramai-ramai belakang ni, dia tak nak cakap dulu. Kalau benda-benda yang personal ke ataupun pasal sekolah ke, kawan-kawan dia ke, dia tak nak cerita depan adik-adik dia. Tapi adik macam yang Tuan Haji cakap lagi, mami tu normal lah kan. Tapi yang sulung dia memang, dan dia suka sangat kalau kita keluar berdua saja ke. Kadang-kadang kita orang just jalan dekat shopping mall ataupun just makan lunch bersama kat luar berdua. Sebab adik ada tuition, ada apa kan. So this is the time yang I spend untuk sembang pasal dia. Bagi saya ambil pendekatan yang saya bagi lebih perhatian kat dia one to one. So dia tak payah cari perhatian kat lain. Saya sebab saya rasa dia kena anggap saya kawan. Dia boleh bercerita semua dengan saya, dan saya memang selalu beritahu dia, dengan mami you can be jujur, beritahu semua. Kalau benda tu salah macam mana pun, kalau you jujur, kita cari solution. Tapi kalau you berbohong, itu yang mami tak boleh nak maafkan. Tapi still you have to tell me the truth because I will always be here. Right. Jadi ada orang kata trust. Kita nak create trust tu dengan dia. Okey. Tapi Tuan Haji, di sini kita sedia maklum yang apa yang berlaku dalam badan seorang remaja terutamanya adalah satu proses biological process. Bagaimana sebagai seorang ibu atau bapa mereka boleh memerhati sama ada anak mereka mengalami tekanan seksual ini, dan bagaimana mereka boleh berbincang dengan anak-anak mereka. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kenapa anak kita nampak stres. Mungkin ada keinginan dalam diri mereka yang tak boleh diluahkan, dan sebab itu mereka mengalami tekanan itu. Dan bagaimana ia memberi impak dari segi psikologi mereka. Okey, dia sebagai kita kata anak bila masuk awal remaja je, kita memang perkara ni kadang-kadang dia ada dua tau. Satu yang extrovert, satu introvert. Kalau anak yang extrovert mudah sikit. Macam kata puan tadi tau. Dan di sini juga peranan ibu bapa juga. Kalau anak tak bercakap tak apa, kita mak bapak kena pergi jumpa, duduk dengan berdua-dua macam ni kan. Terutama umur 13, 14, 15, 16 ni tau. Waktu meningkat remaja. Awal remaja ni, dipanggil awal remaja tau. Sebab umur ni biasanya dari segi biologi tu, keinginan kepada seksual dah ada. Itu normal. Nampak tu bila masuk akhir balik tau. Jadi kita sebagai bapa bila tengok anak kita tu, dan jangan bagi dia terlalu kata orang tu bersendirian. Tahu. Dan zaman sekarang lagi bahaya bila bersendirian pula dengan handphone. Kita bagi dia handphone. Dan biasanya dia akan duduk dalam bilik. Macam puan tadi saya setuju, ada masa-masa kita bagi tau. Dan kalau boleh malam kita jangan bagi handphone. Jangan bagi tahu. Malam ni macam-macam benda yang kita katalah pelik-pelik punya yang akan ada dalam tu. Jadi kalau boleh kita boleh tengoklah perubahan anak kita ni. Dia tak adalah kata kalau misalnya dia sampai satu ketika tu dia dah mula ganggu adik dia ke. Ganggu misalnya siapa-siapa dalam rumah orang, kalau lelaki dia ganggu perempuan kau benda-benda, itu biasanya persen pun sangat sikit lah. Yang macam tu tau.
Tapi kita boleh tengok anak kita ni, dia banyak kita kata, minta maaf nak cakap kat sini pun, dia susah juga tau. Banyak mungkin dia buat sendirilah. Macam kata onani ke benda. Banyak jumpa saya kadang, form 2, form 3. Saya tak tahan sangat atuk, saya buat sendiri atuk. Gini-gini kan. Habis kenapa? Habis nak bercakap, tak ada orang nak bercakap. Jadi bagi tengok benda tu je, bila tengok je, saya pun terangsang. Dia mari terangsang tu. Jadi dari situ dia akan, kita kalau boleh sebagai ibu bapa ni, kita kena banyak masa dengan anak-anak kita tau. Bila awal remaja ni, masa lagi banyak. Dan banyak benda nak bercakap. Ada orang tanya saya, Haji, nak cerita apa dengan anak ni? Tak ada benda nak cerita lah. Jadi mak bapak kena, kata orang tu, kreatif. Kena berbagai macam tadi Puan. Saya setuju dengan Puan kan. Ada ketika anak awal remaja ni, kita kena keluar berdua je. Nak tahu. Keluar berdua tau. Kalau awal remaja, keluar berdua. Sebab lelaki ke atau perempuan tau. Kita ajak dia keluar. Jom ikut ayah, ikut mama. Keluar. Groceries ke kadang-kadang. Dia nak bercerita tu. Dia takkan cerita masa kita ambil dia balik sekolah, dia takkan cerita dalam kereta. Tapi yang darjah 1, darjah 2 ni, dia tak sempat. Mama, ayah gini-gini. Tapi yang ni tak ada, dia diam tau. Yang diam ni bahaya. Okey. Baik, saya kira apa pun yang kita bincang hari ini, sebenarnya setiap daripada individu dalam sebuah ahli keluarga itu, mereka memainkan peranan mereka tersendiri. Puan Khairin mungkin sebagai seorang ibu, apa penjelasan yang boleh kita berikan kepada anak-anak sekalipun mereka telah membuat kesilapan dan sebagainya, itu bukan masa penamat ataupun jalan terakhir untuk mereka berdiam diri. Ada banyak penyelesaian yang boleh kita berikan, melainkan mereka jujur terhadap diri sendiri. Saya macam tadi bila Tuan Haji cakap remaja ni 13 ke 21, saya selalulah pesan dengan anak-anak saya, selagi bawah 18 tahun dari segi undang-undang, apa pun yang korang buat, mami dengan daddy yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi buat apa-apa, fikir. Kalau ada perkara A, perkara B, apa akibat dia? Kalau akibat ni akan menjadikan sesuatu yang teruk, patut ke buat? Sebab saya kata, saya tak tahu macam mana dia fikirkan. Jadi kalau dalam proses tu nak minta tolong, you are welcome to tell me. Then I won't judge. Saya tak akan petikaikan sama ada tu betul ke salah, kita bincang. Bagi ruang untuk dia sebab kita pun pernah remaja. Jadi saya I'm thankful, amat bersyukur sebab mak bapak yang amat terbuka. Jadi saya pun seronok bila dapat bershare dengan mak bapak. Jadi saya nak macam gitu juga dengan anak-anak saya. Okey, dan di penghujung perbincangan ini mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit secara ringkas pada para ibu bapa di luar sana bagaimana menangani tekanan seksual dalam kalangan anak-anak. Okey, kepada ibu bapa di luar sana saya menyeru kalau anak-anak kita dah ada kata tanda ataupun tak ada pun tak apa. Nampak tu sebab saya banyak buat kes ni tau. Kalau boleh misalnya bawa pergi jumpa kaunselor. Yang pertama sekali lebih kepada educate, mendidik. Lepas tu yang kedua pencegahan. Yang ramai datang ni ialah pemulihan. Dah teruk dah. Baru datang bawa dan nak pulihkan bukan mudahlah. Sebab dia pergi kepada ketagihan. Itu masalah dia. Jadi kalau boleh ibu bapa di luar sana, kalau boleh ni saya sebagai kaunselor lah yang banyak buat kes ni, kalau boleh datang di awal tau. Belum apa-apa lagi dah datang dah. Dan kita boleh bantulah untuk membina balik semangat. Dan satu lagi kalau boleh ibu bapa jangan kata orang menghukum anak dan mendenda anak dan juga dendam pada anak-anak. Tugas kita ialah mendidik. Itu paling penting, tugas setiap ibu bapa untuk mendidik anak-anak, kerana kejayaan anak-anak ini juga adalah kerana hasil daripada didikan ibu bapa. Terima kasih Puan Khairin dan juga Tuan Haji Ushim bersama kita hari ini berkongsi tentang menangani tekanan seksual dalam kalangan anak-anak. Saya setuju apa yang Puan Khairin cakap tadi sebab saya tiba-tiba terrecall sebab masa sekolah dulu ayah saya akan cakap nak buat satu perkara, ingat mak dan ayah. Buat itu betul ataupun tidak. Okey, semoga apa yang dikongsikan bermanfaat untuk semua. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini.